majoriti ahli parlimen atau pemimpin UMNO sah memang ingin Zahid berundur, dan mereka juga ingin Muhyiddin berundur, dan mereka lebih rela kuli mengambil alih UMNO. Baik. Di dalam live semalam, babak cerita macam mana kuli boleh jadi presiden UMNO tu saya dah ceritakan. Ya, mungkin UMNO boleh buat sidang EGM, ya, dalam dengan kadar segera untuk agenda dia adalah untuk memilih presiden baru, mungkin boleh, ya, atau pelbagai cara. Jadi jika Zahid yakin, jadi Zahid tidak perlu ada apa-apa kekangan atau halangan sekiranya benda ni tercetus. Tetapi saya rasa majoriti yang menyokong kuli ni dia tidak ingin buang masa buat benda tu, sebab mereka tahu Zahid ni tidak akan berundur. Sebab Zahid dari dulu bersama Najib buat seolah-olah UMNO ni parti mereka sendiri. Walaupun mereka terdiri daripada, mereka adalah ahli-ahli parlimen, anggota tim B, tim A, di mana tim A ni adalah minoriti. Sekarang ni tak sampai ataupun lebih kurang 10 ahli parlimen. Kalau maksimum pun 11 ahli parlimen yang terlibat dengan tim A. Okay? Dan tim B inilah yang majoriti, dan setahu saya setakat ni adalah dalam 25 atau 26. Baik. Jadi apa pun, majoriti ni selalunya senyap. Yang selalu bising semenjak sebelum pilihan raya umum dan selepas pilihan raya umum adalah tim A. Banyak percaturan, banyak percakaran, banyak pergelutan, banyak isu-isu yang melagakan Melayu Islam, Bumi Putera Muslim, banyak kerenah yang menunjukkan sifat mereka yang terpesong, banyak daripada perjuangan mereka sah berkisar di sekitar wang kuasa dan kedudukan, dan nampak sangat mereka ni tengah hijack UMNO, tengah menipu PAS, kencing kat PAS, kencing kat UMA, menjaja penyatuan UMA. Ya, selama ni memang tak nak daftarkan muafakat nasional, malah buat PAS seperti sampah. Tetapi akhirnya baru-baru ini tiba-tiba boleh Zahid tiba-tiba nak bincang daftarkan muafakat nasional, satu perkara yang seharusnya dah lakukan lebih setahun dulu. Mengapa? Sebab semua rancangan sulit Zahid dengan Najib saya dah terangkan dalam live selepas gagal. Ya, termasuk rancangan sulit untuk bersekongkol dengan Anwar untuk menipu ahli-ahli parlimen. Kononnya Anwar memiliki sokongan majoriti, yang akhirnya terbongkar satu penipuan apabila Anwar gagal mempersembahkan bukti tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong pada 13 hari bulan Oktober 2020, dan juga sah kenyataan-kenyataan Laskar Cyber, blogger-blogger dan penulis-penulis pro Najib, pro Zahid dan pro Anwar palsu, iaitu kononnya 13 Oktober tu kerajaan akan tumbang. Okay, kita dah lihat semuanya palsu. Jadi dalam keadaan terdesak, Zahid tidak ada pilihan lain. Jadi kau boleh lihat mereka memulakan propaganda baru. Apa propaganda baru tu? Propaganda baru yang dimainkan oleh Zahid ialah kita perlu ada gencatan politik supaya UMNO bersatu, dan tiba-tiba bersetuju untuk daftarkan muafakat nasional. Selepas dan gencatan politik ni, idea ni sedang dipermainkan oleh Ashraf, iaitu ketua pemuda. Jadi Zahid fokus kat muafakat nasional, dia lambung-lambung persetujuan PAS dengan UMNO untuk daftarkan muafakat nasional. Ashraf pula mewakili ketua pemuda UMNO melambung-lambung perlunya gencatan politik. Alasannya UMNO perlu bersekutu, bersatu, supaya mereka boleh buat tuntutan terhadap Muhyiddin untuk mendapat lebih banyak kuasa dan pengaruh di dalam kerajaan. Jadi pokoknya kuasa. Okey. Tapi nombor satu, bukankah selama ni UMNO mengugut-ugut ingin keluar daripada kerajaan untuk cetuskan pilihan raya dan sebagainya? Bukankah hari semalam Anwar Musa boleh membuat kenyataan bahawa kita perlu adakan pilihan raya umum ke-15? Okey. Dan nampak sangat Zahid dah kalut, dah tidak nampak pilihan lain, sebab dia tahu tim B ni terlalu besar, terlalu banyak ahli parlimen yang sudah menentang tim A yang selama ni hijack UMNO, ya, menjadi ancaman, sehingga menjadi ancaman kepada agama, bangsa dan negara, dan sekian lama menyebabkan UMNO makin dibenci oleh golongan Melayu Islam dan Bumi Putera Muslim. Tiba-tiba hendak memainkan naratif kononnya kami ingin adakan gencatan politik supaya UMNO bersatu, dan juga kita sedia mendaftarkan muafakat nasional. Jadi saya dah beritahu pendirian saya, dia sudah terlalu lambat. Sebab kita dah tahu rupa sebenar Zahid, Najib, semua ni bagi ramai di kalangan kita adalah
setan bertopengkan malaikat. Ya, mereka menjaja segala apa yang boleh dijaja dari segi Islamik, termasuk kononnya penyatuan ummah dan sebagainya, semata-mata untuk jaga tengkuk mereka, dengan harapan mungkinlah mereka nak balik pegang tampuk kepimpinan negara, supaya mungkin mereka boleh buat sesuatu agar tidak masuk penjara. Okey, inilah agenda mereka. Jadi ini bukanlah pemimpin. Tambahan pula terbukti tim A ni menyokong Anwar Ibrahim, salah satu perkara yang bercanggah dengan perlembagaan UMNO. Dan seharusnya pemimpin-pemimpin ini, seperti yang dikatakan oleh Tengku Razali semalam, perlu dihadapkan ke lembaga disiplin, kalau boleh pecat. Jadi sekarang mereka terdesak, mereka membayar wartawan ke, saya tak tahulah bayar ke apa ke, tapi ada portal-portal tertentu yang cuba spin. Kononnya majoriti ahli parlimen UMNO ni dah makin cenderung ke arah Muhyiddin. Itu mereka nak spin seberapa banyak yang boleh, aku tak kisah. Tapi hakikatnya majoriti ahli parlimen ingin Zahid letak jawatan, ingin Muhyiddin letak jawatan. Kalau dah yakin mereka sokong Muhyiddin, buatlah undi usul tak percaya. Saya cabar Muhyiddin buat usul tak percaya. Sebab itulah yang dikehendaki oleh majoriti ahli parlimen, yang tunggu je masa untuk singkirkan Muhyiddin. Okey. Dan saya dah beritahu semalam, seandainya Muhyiddin kelah usul tidak percaya, beliau ada dua pilihan, sama ada letak jawatan ataupun menasihati yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Tetapi Agong ada kuasa untuk menangguh nasihat itu atau permintaan itu. Jadi bermakna secara tidak langsung Muhyiddin boleh dipaksa untuk letak jawatan. Dan andai kata Muhyiddin tidak membenarkan usul tidak percaya, tak lama lagi kita akan undi Belanjawan 2021. Dan di situ Muhyiddin tetap akan kantoi. Makin ramai, bukan makin ramai menghala ke Muhyiddin, makin ramai menghala ke gandingan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Tengku Razali Hamzah dari UMNO dan sebagainya. Makin ramai sebab orang dah meluat, ya. Dan ada pelbagai cara yang boleh dipertimbangkan untuk mengadakan perubahan dalam kepimpinan kerajaan dalam masa terdekat. Pelbagai cara, berperlembagaan, sah menurut perundangan, pelbagai cara. Ada cara yang saya tidak ingin discuss sebab saya tidak ada hak untuk discuss, tetapi ada cara yang saya dah discuss sebelum ini. Okey, yang menjurus ke arah kerajaan caretaker, ke interim, ke dan sebagainya. Apapun, kerajaan Muhyiddin tidak akan bertahan lama. Jadi Muhyiddin tak payah nak buat teka-teki. Jadikan seperti yang diminta oleh ramai ahli parlimen, jadikan usul tidak percaya tu usul agenda utama. Kita akan lihat, ya. Kalau tak pun tak apa, kita tunggu bajet, ya. Ataupun kalau ada pihak tak ingin tunggu, mungkin akan mengorak langkah lain yang akan menjurus kepada kerajaan baru juga, tetapi dengan cara lain. Okey. Jadi saya setuju baru-baru ini juga ada satu NGO Muslim yang memberitahu bahawa kerajaan pimpinan Perikatan Nasional, sebab UMNO jangan jarakkan diri dengan Perikatan Nasional, ya. Apabila kerajaan ini ditubuhkan, dia digelar Kerajaan Perikatan Nasional yang merangkumi Barisan Nasional, PAS dan PPBM. Jadi dengan erti kata lain, kerajaan pimpinan PPBM, UMNO atau Barisan Nasional dan PAS ni gagal atau bukan lagi memperjuangkan nasib rakyat, hanya nasib menteri-menteri. Perkara ni bukan saya yang sebut, dan NGO mula sebut. Ada seorang pemimpin PPBM dalam Majlis Tertinggi pun dah sebut Muslim dah hilang pedoman di bawah kepimpinan Muhyiddin dan perlu dijadikan, ya, usul undi tidak percaya itu sebagai agenda utama. So bagi saya ulanglah. Ada orang kata jangan ulang. Saya ulang benda ni. Saya ulang. Muhyiddin tolong berundur. Demi rakyat, demi bangsa, demi agama, demi negara, tolong berundur. We don't need you, we don't want you. Dan Zahid pun berundur, tapi Zahid kita boleh pertimbang kemudian. Sebab sekarang fokusnya bukan Zahid. Zahid is nobody in UMNO. He doesn't control UMNO anymore. Segala yang dia lakukan bukannya menguja ahli-ahli parlimen UMNO, tidak. Mereka bukannya bodoh. Kalau saya boleh nampak, anda boleh nampak, mereka boleh nampak. Dan saya ada sumber-sumber sahih yang mengesahkan bahawa laporan-laporan tertentu yang dibawa oleh portal-portal tertentu ni mungkinlah disogok oleh Zahid, saya tak tahu, atau diminta oleh Zahid ke apa. Kononnya sokongan apabila Zahid mencadangkan pendaftaran Muafakat Nasional, dah sokongan dah kembalilah, orang dah terima Muhyiddin. Ini semua bullshit. Dalam bahasa Inggeris orang kata bullshit. Okay, hakikatnya semuanya menolak Zahid. Dan ramai, majoriti inginkan
Tengku Razaleigh Hamzah. Zahid kalau berani buatlah cadangkan EGM, adakan persetujuan dengan Tengku Razaleigh Hamzah, adakan PGM. Agenda dia satu saja, nak buat pemilihan Presiden UMNO. Dan kita limit tu Zahid dengan Tengku Razaleigh. Tengok siapa yang make delegate pilih. Tengok, buatlah. Okay. So, itulah yang saya nak bincangkan hari ini. Sebab saya nak ringkas, sebab cuaca dah nak hujan. Kalau hujan tiba-tiba saya kena berhenti live ni sebab saya di luar. Satu lagi saya nak bincang adalah berkenaan dengan Ram Karpal. Sebab orang tanya saya, okay, apakah pendapat anda kenyataan Ram Karpal yang berkata Mahathir bukanlah individu, the last person that can save Malaysia, orang terakhir yang boleh selamatkan Malaysia. Ini jawapan saya. Saya tidak ingin ambil peduli Ram Karpal sebab pada masa Pakatan Harapan mentadbir sekalipun, Ram Karpal banyak contradict himself, bercanggah ya. Dia kata satu, kemudian esok dia kata yang lain. Contohnya apabila keluar isu Yusof Router, Ram Karpal pelekeh, dia persoal isu akuan bersumpah yang dibuat oleh Yusof Router, boleh percaya ke tidak dan sebagainya. Banyak persoalan dia. Tetapi walaupun saya menentang Najib, saya tak suka Najib, tetapi dalam hal ini apabila Azilah pula buat akuan bersumpah, tiba-tiba Ram Karpal keluar kenyataan akuan bersumpah Azilah sudah cukup untuk memulakan kertas siasatan dan sebagainya. Jadi nampak dia double standards. Dia menggunakan namanya sebagai peguam untuk menipu rakyat. Okay? Dan jelas segala yang dia berlakukan ni memang pro Anwar. Jadi tak salah sebenarnya. Tak salah peguam menghulurkan servis dia atau memberi bantuan kepada pihak-pihak tertentu, sebab itu memanglah dasar guaman, iaitu orang tu guilty or innocent, tetapi dia ada hak untuk mendapat representasi daripada pihak peguam yang lebih arif berkenaan dengan proses-proses mahkamah. Jadi tak ada salah kat situ. Yang salahnya, dan tak ada salah Ram Karpal pro Anwar, tapi yang salahnya adalah Ram Karpal spin dan tidak konsisten dan ada unsur-unsur penipuan dalam naratif dia kepada media. Jadi dari dulu Ram Karpal ni tidak konsisten dan nampak sangat dia dah anti Mahathir. Itu kita semua tahu. Jadi kalau dia nak buat kenyataan peribadi, orang tanya suruh saya komen, saya tak nak komen because that is his right to comment as an individual. As an individual, kalau Ram Karpal nak komen, komen lah. Buat apa saya nak ni? Saya pun individu, saya pun boleh buat komen saya sendiri. Jadi tak perlulah, sebab saya tengok aneh portal-portal pro Anwar yang dan pro Najib juga yang viralkan kenyataan Ram Karpal ni. So nampak benda ni pelik. Dia macam dirancang, tapi saya tak tahulah. Tapi there is nothing. Benda tu tak ada apa. Okey. Bagi saya, Tengku Razaleigh Hamzah, gandingan Tengku Razaleigh Hamzah dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah the perfect team. Atau the dream team. Tapi bagi saya the perfect team. Pasukan sempurna. Ya, salah seorang merupakan genius ekonomi. Salah seorang merupakan genius sosiopolitik. Dan juga ada banyak pengalaman dalam menyelamatkan negara pada ketika negara tengah gawat. Gandingan dua mereka ni adalah satu mimpi yang menjadi nyata dan tidak boleh berlaku selepas ini. Jadi inilah penyelamat Malaysia. Gandingan Tengku Razaleigh Hamzah dan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang saya begitu sokong dan tahu bahawa gandingan ini akan kembali dan menerajui tampuk kepimpinan negara. Dan sememangnya, kalau kita tolak laskar cyber ni semua, sememangnya kita dah buat survey-survey yang kita nak lah dengan cara kita sendiri, memang diterima oleh rakyat. Tak pernah wujud gandingan seperti ini dan tidak akan wujud selepas ni gandingan seperti ini. Tengok Tim B, dia hijack UMNO, semua barisan dia semuanya ada kes jenayah. Seorang dah disabit. Tambah pula boleh lagi minta seorang yang sedang menjalani kes jenayah di mahkamah untuk jadi timbalan Perdana Menteri. Tak ada malu. Nak jaga tengkuk dah terdesak. Tak ada malu. Rakyat meluat. Ramai yang tengok pun meluat. Jadi inilah UMNO. Kalau saya objektif. Saya objektif. Kalau saya tak objektif, saya beremosi dan saya ada dalam kedudukan berkuasa, dah haram dah UMNO ni.
Tapi saya jenis objektif. That is not the way you play politics ataupun you politik. Kita tak boleh bersandar kepada emosi. Tapi kalau ikut emosi dan saya ada dalam kedudukan berkuasa dah lama dah aku bila ni dah haramkan UMNO, lepas tu bila PAS petik dalih putar balik agama, yang tu nombor satu lah. Ya. Yang tu yang saya tak boleh tahan.